Manis, pagi benar kau datang hari ini? Makcik, ya. Semalam Bapak Manis ada pesan. Ada pesan nanas. Patri, bawa sini tuh nanasnya. Jalak! Jalak! Manis sudah datang tuh. Pergilah. Minta sebiji ya, Makcik. Terima kasih. Patri, masuk. Masuk, aku bilang. Nampaknya si Jalak Syaitan itu asyik mengawas kemari saja. Alah, Makcik. Dia selalu mengacau-ngacau Manis di mana saja dia berjumpa. Bukan kau tak tahu, si Jalak itu bukannya boleh tengok dahi yang jernih sedikit. Dia tak peduli anak istri orang, anak darah orang. Dia suka mengganggu sesuka hatinya sendiri. Lekas balik tahu. Baiklah, Makcik. Nanti besok Bapak Manis bayar duitnya. Aku tahulah. Manis balik ya. Kau orang semua tunggu di sini. Jalan terbalik ya? Aku datang sendiri. Aku balik pun biarlah sendiri. Tak payah dihantar-hantar. Janganlah sombong. Tak baik. Apa jangan cuma nak hantar saja? Jangan ganggu aku. Sombongnya. Ingat kau, ini Jalak tahu. Satu hari kelak kau kerasa pilihan aku. Inilah anak Pak Cik. Pak Cik tinggal di pondok ini 2 beranak saja. Maknya telah meninggal dunia setahun dulu. Duduk dulu nak ya. Pak Cik nak ke dapur. Silakan Pak Cik.
tu, Pak? Tadi, semasa Bapak balik, Bapak berjumpa dia dalam hutan. Katanya, dia sesat jalan. Bapak ajaklah dia kemari. Nampak gaya-gayanya macam orang dari bandar. Entahlah. Katanya, dia seorang penyair. Lupa saja nama budaya. Sulaiman. Kau apa lagi? Potonglah buah-buah ni. Beginilah gaya pondok pakcik ni nak. Pakcik, boleh tidak saya tumpang bertanya? Boleh, apa salahnya? Saya hairan. Mengapa pakcik melarang saya memanah ular sawa tadi? Di sini banyak pantang larang. Ular itu bukan ular biasa. Menurut kepercayaan orang-orang di sini, ular itu adalah penunggu di tempat ini. Silakan Sulaiman. Pakcik nak jamu kuih-kuih pun tak ada. Ini mujurlah Manik bawa daripada seberang. Terima kasih pakcik. Nampaknya saya ni menyusahkan pakcik anak beranak saja. Janganlah ingat begitu. Beginilah keadaannya waktu malam. Macam-macam suara dari hutan dapat didengar. Ada jamuan lagi? Tak putus-putus pakcik menjamu saya sejak siang tadi. Minumlah. Minum. Inilah saja yang pakcik nak jamu. Janganlah segan-segan. Buatlah macam rumah sendiri. Terima kasih pakcik. Nampaknya saya menyusahkan pakcik anak beranak saja. Tak apa. Mengapa kau ni asyik termenung saja, Sulaiman? Nampaknya pakcik nak pergi menjala. Biarlah saya ikut bersama-sama pakcik. Tak usahlah. Kerana paruh pakcik itu bukan besar. Lagipun cuaca kurang baik hari ini. Pakcik fikir kau tinggal di rumah saja, Man. Baiklah pakcik. Manis, kau nak ke mana tu? Manis nak pergi cari kayu api, Pak. Iyalah. Pakcik, saya fikir biarlah saya yang pergi mencari kayu api. Sebab itu pekerjaan lelaki, pakcik. Itu pun bagus juga. Manis, kau buatlah apa yang patut di rumah. Baik, Pak. Tapi ingat, jangan kau pergi jauh-jauh. Nanti sesat lagi. Baik, pakcik. Anak pakcik? Oh, anak pakcik. Anak pakcik, boleh tak tolong pinjamkan saya kampak? Saya nak potong kayu. Anak pakcik, jangan lupa
Saya nak kapak. Sekali lagi saya minta tolong. Pinjamkanlah saya kapak. Saya nak pergi potong kayu. Nak buat kayu api, tak payah dipotong kayu yang besar-besar. Ranting-ranting kayu yang kering saja pun cukuplah. Oh ya. Terima kasih. Ranting-ranting kayu. Terima kasih. Saya pergi ya. Encik, di sebelah situ tak ada. Di sebelah sana biasanya banyak ranting-ranting yang kering. Terima kasih. Mari saya tunjukkan. Silakan. Ranting-ranting yang begini tak payah digunakan kapak. Terima kasih. Cik, Ya. kata bapa, Encik seorang penyair. Tapi Manis belum pernah dengar sepatah pun dari Encik. Janganlah panggil saya Encik. Panggil saja Abang Leman, sudahlah. Ranting kering bercabang 3. Jatuh berserak di atas bumi. Ingin hati nak memetik bunga. Tapi takut pula orang tak sudi. Pecahlah sudah daun mempelai, pecah kerana tiupan bayu. Usahlah kata berkias membidas, bunga desa kembang tak berbau.